السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini meneruskan kelas pengajian kita berhubung mengenali para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, generasi yang dididik dan dibesarkan di bawah tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini tuan-tuan, kita akan menyambung tajuk kita, iaitu mengenali seorang lagi sahabat besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub kunyah dia, gelaran dia. Nama sebenar Abu Ayyub Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Ansari Al-Khadraji radhiyallahu anhu. Nama sebenar dia Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Ansari Al-Khadraji. Daripada nama dia ni kita boleh kenal atau kita boleh tahu bahawa beliau daripada golongan Ansar, yakni penduduk asal Madinah, local people, orang tempatan. Kita ada dua kelompok yang paling besar dalam sejarah umat Islam. Yang pertama, golongan yang dikenali dengan nama Al-Muhajirun, orang-orang yang berhijrah, yakni mereka yang terdiri daripada penduduk Makkah, orang Mekah, termasuklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan para ulama, mereka berbincang di antara bumi Makkah dengan bumi Madinah, manakah yang paling afdal. Kedua-dua bandar ini atau kedua-dua tanah ini di sisi umat Islam sangat mulia. Sebab itu kita sebut Mekah dengan Madinah ni Al-Haramain Al-Syarifain, dua tanah haram yang syarif. Apa makna syarif? Syaraf, mulia. Mekah dengan Madinah ni dua tanah suci umat Islam, dua tanah mulia umat Islam, dua tanah haram. Bila kita sebut Mekah dengan Madinah, kedua-dua tanah ini, kedua-dua bumi ini
sangat dekat dengan hati orang Islam. Nabi berasal daripada Mekah. Agama turun di Mekah. Qiblat umat Islam berada di Mekah. Baitullah. Madinah. Bumi atau bandar Madinatul Rasul. Bandar Rasulullah. Madinah ni tempat di mana Rasulullah mendirikan kerajaan Islam, dan di situlah bersemadinya jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ juga terletaknya Masjid Nabawi, masjid yang dibina oleh Nabi. Saya sebut Mekah dengan Madinah ni kerana apa, tuan-tuan? Kerana bila kita baca tentang perjuangan, perjalanan hidup Nabi dan para sahabat, kita tak boleh lari daripada menyebut kota Mekah dan kota Madinah. Dan Allah Azza wa Jal menyebut bahawa apa dia? Dajjal tidak boleh masuk ke dalam kedua-dua kota ini. Dajjal tidak boleh masuk ke dalam kota Madinah dan kota Mekah. Dan pada akhir zaman Allah Ta'ala akan goncang untuk mengeluarkan orang-orang munafik daripada kota Mekah dan Madinah. Allah pelihara Mekah dengan Madinah. Jadi bila kita pergi Mekah, tuan-tuan, taklah semudah-mudah kita nak kata sesat. Imam-imam Mekah salat di Masjidil Haram. So itu kadang-kadang bila orang dia pergi ke Mekah dengan hati yang terbuka, minda yang terbuka, ni ramai orang pergi Mekah umrah, takkah dia melihat bagaimana Tuhan memelihara kedua-dua masjid ini? Dan tidakkah kita terfikir, adakah Tuhan nak serahkan dua masjid ni kepada orang yang sesat? Bolehkah tuan-tuan terbayang Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi ni boleh ke tangan orang yang sesat? Allah yang jaga, Allah pelihara. Sebab itu tidak ada orang boleh banding. Kita tak katalah apa yang berlaku di Mekah itu hujah. Tetapi tuan-tuan, Imam Malik dia duduk di Madinah, dia tak pernah keluar daripada Madinah. Sehingga di dalam mazhab dia, salah satu hujah yang menjadi pegangan dia amalan orang Madinah. Maksudnya kalau orang Madinah tak buat benda tu, beratlah. Antaranya apa? Contoh, puasa 6 tidak diamalkan oleh orang Madinah. Jadi ada panjanglah perbincangan tu. Tapi saya nak kata tuan-tuan, bila kita pergi Mekah Madinah, tak mudahlah kita nak kata imam Mekah sesat. Salat di belakang imam Mekah tak sah. Berat tu. Tuhan memilih mereka untuk menjaga kota Mekah, kota Madinah. Maka sebab itu hadirin mukminin, kalaulah kita tak bersetuju sekalipun, tapi kita berhati-hatilah dengan perkataan kita. Okey, ada orang dia pergi Mekah, dia pergi Madinah, dia tak pergi sembahyang subuh. Sebab tak baca qunut. Dia tak baca dah 100,000 dia tak baca. Dia sembahyang di hotel. Yang lain tak apa. Ada kes di mana dia bercerita singgah sembahyang di masjid mana tu,
Dia perlis lah batu 5. Orang luar banyak kan. Habis sembahyang subuh, sembahyang lain. Pasal tak baca kunut. Kunut ni dalam mazhab Syafi'i pun sunat ya. Kalau tak baca pun batal. Dalam mazhab Syafi'i kalau tak baca kunut batal tak? Tak baca Fatihah batal, tapi kalau tak baca kunut tak batal. Jadi kita jangan duk lajak lah benda-benda yang tak laju kan. Kadang-kadang manusia dia tak faham. Dia mari dia perlih orang tak baca kunut, benda khilaf, tak ada masalah. Kita pergi tempat orang baca kan. Sebab itu ilmu penting. Penting. Okey. So tuan-tuan hadirin mukminin, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, Khalid bin Zaid bin Kulayb, yang mana dia orang Ansar daripada suku kaum Khadraj. Dia daripada Khadraj. Kita tahu Ansar terbina daripada dua suku kaum. Yang pertama apa dia? Aus. Yang satu lagi Khadraj. Nabi SAW mempersaudarakan dua puak ini ataupun dua kabilah ini menjadi Al-Ansar. Yang mana asalnya mereka berdua ni atau kelompok ini bertelingkah. Kemudian Nabi at-ta'akhi, Nabi mempersaudarakan. Abu Ayyub Al-Ansari, kalau kita tengok di dalam Syiar A'lamin Nubala, seperti yang disebut oleh Al-Zahabi rahimahullah, beliau merupakan salah seorang daripada kalangan golongan Ansar, golongan sahabat yang awal memeluk Islam. Jadi Abu Ayyub ni daripada kalangan As-Sabiqun, golongan yang awal memeluk, menyokong dan menerima ajaran Nabi. Dan kita jangan pandang ringan, golongan yang awal ni disebut dalam Al-Quran, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Quran sebut tu. Quran nyatakan as-sabiqun al-awwalun, daripada mana? Al-muhajirun wal-ansar, daripada kalangan orang muhajirun dan ansar. Abu Ayyub termasuk di dalam ayat tadi. Sebab itu bila kita sebut nama Abu Ayyub, kita akan sebut apa? Radhiyallahu anhu. Allah redha ke atas beliau. Sebab dalam ayat itu Allah kata, Allah redha kepada golongan yang awal memeluk Islam. Abu Ayyub, bukti dia masuk Islam ni awal ialah dia terlibat mengikuti peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua, seperti yang dinyatakan oleh Ibn Ishaq. Kita ada dua bai'ah yang pertama dengan bai'ah yang kedua, iaitu sumpah ikrar taat setia golongan Madinah, golongan Ansar untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara golongan yang awal menyatakan ikrar taat setia itu siapa dia? Abu Ayyub. Jadi sebelum Nabi pergi ke Madinah, orang-orang Madinah telah mari jumpa Nabi berbai'ah. Tuan-tuan bisa dengar perkataan bai'ah, sumpah setia. Jadi bai'ah. Dan bai'ah dalam Islam, kita hanya ikrar untuk taat setia kepada
pemerintah. Kerajaan lah. Siapa-siapa yang naik jadi kerajaan, kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Selagi mana dia tak suruh benda yang salah. Allah kata ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat, pemerintah suruh kita taat. Kita tidak boleh mengangkat senjata, memberontak, menentang pemerintah, haram. Kita hanya boleh apa? Kalau ada pandangan kita komen sikit, kita bagi pendapat, cukup. Yang lain, benda yang dia suruh, arahan, undang-undang, kita dengar, kita taat. Jadi bai'ah ni tuan-tuan jangan duk pergi buat tak ketahuan halal pula. Sekali duk pergi buat geng-geng mana, kami berbai'ah dengan dia. Dia ketua kami. Ini sesat. Tidak ada bai'ah melainkan dengan ulul amri, pemerintah. Kan? Okey? Tapi dalam kisah ini para sahabat telah pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Mereka berbai'ah, mengikat janji setia, mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Jadi apa inti kandungan yang ada dalam bai'ah tu? Kita kalau nak tengok apa yang mereka janji, antaranya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dia salah seorang daripada yang terlibat berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan yang pertama, mereka akan dengar dan patuh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap keadaan, sama ada suka ataupun tidak. Mereka berjanji kepada Nabi, bersumpah untuk mengeluarkan harta ketika susah dan senang untuk perjuangan Nabi. Mereka akan menyuruh al-amru bil ma'ruf. Mereka berjanji dengan Nabi, mereka akan suruh benda yang baik dan mereka akan cegah benda yang mungkar. Mereka juga bersumpah janji taat setia untuk menegakkan agama Allah tanpa mereka menghiraukan cacian dan celaan orang. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Dan mereka itu berjihad di jalan Allah dan mereka tak peduli dengan apa yang lawmata laim, cacian dan makian orang. Sebab itu salah satu daripada pembakar semangat pada orang-orang yang berjuang ni, atau orang-orang yang membawa kebaikan ini, mereka tak peduli apa yang orang nak maki. Kan? Banyak lagi orang maki, lagi banyak pahala lah. Kan? Dan tuan-tuan, kata-kata manusia ni tidak memberi kudis dan tidak meninggalkan parut pada diri kita. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sesiapa yang memburu redha Allah, manusia akan redha pada dia. Sesiapa yang mencari redha manusia, Allah akan murka pada dia. Artinya dalam arti kata, dia kira apa orang kata lah. Orang ni tuan-tuan, kita bukan, orang putih kata we cannot please. Kita tak boleh please. Kita tak boleh puaskan hati manusia. We cannot please everyone. Kita tak boleh nak bagi orang semua suka, setuju, seronok, tak boleh. So kita jalan ni duk fikir dalam apa hal sekalipun lah. Yang kelima, apabila Rasulullah tiba di kota Madinah,
mereka akan bangkit membela dan mempertahankan Rasulullah seperti mana mereka mempertahankan diri mereka, isteri mereka, anak pinak mereka. Jadi Nabi kata, bila aku sampai di Madinah, hampa kena berjanji untuk pertahankan aku. Salah seorang yang berjanji itu Abu Ayyub Al-Ansari. Itu yang kita nak sebut, cerita Abu Ayyub tadi. Okey. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, kelebihan dia yang pertama, dia menjadi tuan rumah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang Nabi berada di Madinah, sebelum Nabi membina rumah. Pasal Nabi ni mari daripada Mekah sehelai sepinggang. Dan banyak sahabat-sahabat yang mari ke Mekah, yang mari daripada Mekah, memang tak bawa apa. Mereka berhijrah. Jadi orang-orang Ansar, pasal itu dia panggil Ansar, golongan yang tolong, penolong. Ansar ni maksudnya penolong. Jadi mereka sambut orang-orang Muhajirin ni, mereka memberikan pertolongan, mengorbankan sebahagian daripada harta mereka. Dan tuan-tuan kena ingat, orang-orang Muhajirin tak ada kaitan hubungan persaudaraan adik-beradik dengan orang Ansar. Semata-mata ukhuwah Islamiyah. Dia Islam, kita Islam. Dan tuan-tuan, Abu Ayyub ni kalau kita tengok dalam riwayat dia, dia dipersaudarakan dengan Mus'ab bin Umair. Ni tuan-tuan kena ingat ni. Mus'ab daripada Mekah. Kan Nabi bila tengok Mus'ab mati, Nabi teriak, Nabi menangis. Mus'ab ni orang Mekah, orang kaya. Mus'ab bin Umair, bila dia mati tuan-tuan, dia ni orang segak, orang yang wangi, orang kaya, bukan orang biasa-biasa ni. Dia memang segak, memang penampilan dia penampilan hebat lah. Orang yang haibah, ada keterampilan. Bila dia masuk Islam, mak dia buang dia. Masuk Islam miskin dia. Hari dia mati tuan-tuan, sahabat kata bila kami tarik kain dia, kaki dia terselak. Kami tarik kaki dia, nak tutup kaki, muka terselak. Nabi menangis. Punyalah susah Mus'ab bin Umair. Dia jatuh miskin tu selepas dia masuk Islam lah. Pasal dia terpaksa tinggalkan ibu dia dan harta dia. Dia pilih untuk masuk Islam. Lah kali Nabi kata tutup kepala dia, ambil daun-daun kayu, tutup kaki dia. Mus'ab bin Umair. Mus'ab dipersaudarakan dengan Abu Ayyub. Mus'ab Mekah, Abu Ayyub Ansar Madinah. Dulu kita baca siapa? Salman Mekah, Madinah. Siapa dia yang jadi guru dia? Salman Al-Farisi tu kan dipersaudarakan dengan siapa? Abu Darda radhiyallahu. Jadi dia ada partner. Kan, dia ada partner. Okey. Bila Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi tak ada rumah. Ini kita pendekkan cerita, Nabi tak ada rumah. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, apa yang berlaku? Nabi SAW mengikut gerak langkah unta dia. Di mana? Apa dia ni? Nabi SAW ni nak duduk, nak buat masjid tu di mana? Kita tengok dalam riwayat sejarah. Rasulullah SAW menghantar utusan kepada Bani
An-Najjar. Siapa yang ikut kuliah kita di Baruh, apa cerita Bani Najjar ni? Hari Khamis itu kita sembang. Bani Najjar ni kisah dia apa? Nabi naik bagal. Bani Najjar ni satu perkampungan yang didiami oleh adik-beradik Nabi belah mak dia. Jadi Bani Najjar ni perkampungan tu, pertama dia jiran Nabi. Bani Najjar ni jiran Nabi. Perkampungan dia tu dekat dengan rumah Nabi. Bani Najjar ni kebanyakan pok menakan Nabi belah mak. Satu hari dalam hadis yang kita baca riwayat Muslim, Nabi SAW ni naik bagal, tiba-tiba bagal tu jadi macam mana? Ingat tak lagi? Jadi liang. Sampai hatta tulqihi, dia nak campak Nabi sampai Nabi nak jatuh. Tiba-tiba saja bagal tu jadi liang dan Nabi pun nak terjatuh. Bila Nabi tengok ada 6 kubur. Okey, cukup. Kita sambung. Lepas tu tuan-tuan, Nabi SAW hantar wakil pergi ke Bani Najjar, kampung yang ada 6 kubur tadi ni, yang cerita kuda jadi liang tu. Okey. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW pun bagi tahu, kata suruh hantar gad. Nabi nak bertolak masuk Madinah. So mereka pun hantar lebih kurang 100 orang lelaki untuk gad, jadi pengawal, siap pedang untuk iring Nabi konvoi masuk Madinah daripada Bani Najjar. Pasal Bani Najjar ni dia ada klan, dia ada kabilah, dia ada kena-mengena dengan Nabi SAW. Setelah selesai salat Jumaat, Rasulullah memulakan gerak memasuki kota Madinah. Bermula pada hari itulah Yathrib bertukar menjadi Madinatul Rasul. Sebab itu sebahagian ulama dia tak gemar sebut Madinah Munawwarah. Madinah maksudnya bandar, Munawwarah bercahaya, nur. Ulama kata kalau kita sebut Madinatul Munawwarah, banyak lagi atas dunia ni yang bandar dia bercahaya. Perlis ni pun sakan. Jangan main-main. Kalau saya duduk perhati banyak tempat, Perlis nombor 1 dari sudut lampu kangap. Kira Perlis ni pun kita boleh sebut Madinatul Munawwarah, bandar yang bergemerlapan, bercahaya. Tengok lampu kot Perlis. Ataupun kalau tuan-tuan rajin sekali balik lalu kot Bintung, kan, punya banyak lampu. Itu dia panggil Madinatul Munawwarah. Kata para ulama, title Madinatul Munawwarah itu biasalah, kerana tempat lain pun ada juga yang bercahaya. Dia tidak ada special. Tapi kalau kita sebut Madinatun Nabawiyah ataupun Madinatul Rasul, bandar Nabi, bandar Rasul, the only one, itu saja. Tak ada nombor 2, tak ada nombor 3. Sebab itu kata para ulama, kita sebut Madinah itu bandar Nabi. Ada tak bandar Nabi selain daripada Madinah? Sebab itu saya kata tadi, ulama duk bincang Mekah dengan Madinah mana lebih baik. Sebab tuan-tuan, Madinah ni tempat Nabi duduk, tempat Nabi berumah tangga, tempat Nabi berkeluarga, tempat Nabi meninggal, wafat di situ. Masjid dia pun duduk di situ. Panjanglah mereka bahas dalil-dalil apa yang ada. Akhirnya
kesimpulan lah. Pasal itu kalau tuan-tuan perasan orang yang bila dia pergi Mekah ni dia orang-orang dia agak kasar sikit. Dan Mekah ni dia jadi macam sibuk sikit lah. Kan? Dia macam sibuk sikit lah. Orang-orang dia kasar. Tapi kalau kita pergi Madinah, kita pergi duduk Madinah, orang-orang Madinah, Arab lah, bukan yang duk jual tepi-tepi jalan apa Burma tu, Myanmar, Rohingya tu, itu tak boleh pakai. Orang-orang Arab Madinah keluar, tuan-tuan keluar sikit daripada Madinah tu, keluar pada Madinah lebih tenang. Madinah lebih tenang. Kalau kita duduk Madinah ni kita rasa ketenangan dia. Dan orang-orang Madinah lebih lembut, lebih santun. Itu tabiat orang Ansar. Kan? Itu sikit lah. Tapi kata ulama, Mekah lebih afdal. Sebab ada perkataan Nabi. Nabi kata apa? Sebelum Nabi keluar daripada Mekah pergi Madinah, Nabi pusing menghadap Mekah. Nabi kata, kalaulah tidak kerana kaumku mengusir aku keluar, aku tidak akan tinggalkan Mekah. Perkataan itu menunjukkan Mekah lebih dekat di hati Nabi. Pasal Nabi kata, kalau bukan kerana aku diusir, aku tak akan keluar daripada Mekah. Dan Nabi duduk di Mekah macam-macam dah kena. Allah suruh keluar, baru dia keluar. Artinya dia tak tinggal Mekah. Dan dia pergi duduk di Madinah. Tak apalah, itu bincang sikit. Okey tuan-tuan. Bila dia sampai di Madinah, orang-orang Ansar keluar menyambut. Semua berharap agar Nabi duduk di rumah mereka. Semua orang duk doa, duk bercita-cita Nabi mai duduk rumah aku, Nabi mai duduk rumah aku. Orang-orang Ansar, mereka bukan orang kaya, tapi mereka sangat suka menjadi tuan rumah kepada Nabi. Mereka nak bela, mereka nak jaga Nabi, nak ambil keberkatan tu. Nabi SAW sebut, biarkan untaku berjalan kerana dia arahkan oleh Allah. Nabi kata, biar habis, kita tengok tang mana dia nak berhenti, di situ kita duduk. Jadi lokasi pemilihan masjid Nabi itu berdasarkan kepada duduknya unta Nabi di situ. Pendekkan cerita, apabila unta Nabi itu berhenti di tapak masjid Nabi sekarang ni, Nabi SAW pun pilih tapak tu untuk buat masjid. Ringkaskan cerita macam mana Nabi boleh pergi duduk rumah Abu Ayyub. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi tanya, ay buyutin ahlina aqrab, rumah siapa yang paling dekat dengan masjid? Ayu buyut ahlina aqrab, siapa rumah dia yang paling dekat pintu dia dengan masjid ni, dengan tapak ni? Faqala Abu Ayyub, kata Abu Ayyub, ana ya Rasulullah, rumah saya yang paling dekat. Hadhihi dar wa hadha babi, ini rumah saya, ni pintu dia. Maksudnya dia dekatlah dengan rumah atau tapak masjid tu. Fantaliq fahayyi lana maqilan, lalu Nabi berkata, jom kita pergi rumah Abu Ayyub. Jadi itu asal usul dipilihnya rumah Abu Ayyub. Tuan-tuan, demikian kita sebagai orang beriman kena ada rasa seronok kalau rumah kita didatangi tetamu. Sebab itu dalam Islam
Nabi menjadikan kayu ukur kepada iman sesiapa yang meraih dan memuliakan tetamu. Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, sesiapa yang dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Sebab itu Abu Ayyub ni, walaupun selepas Rasulullah keluar daripada rumah dia, tuan-tuan tahu apa jadi pada rumah dia? Lepas Nabi keluar daripada rumah dia, Nabi tak duduk dah di rumah dia, Nabi dah ada rumah sendiri. Rumah Abu Ayyub tetap menjadi pilihan Nabi untuk apa? Kalau tuan-tuan baca sejarah, Nabi dah keluar dah, Nabi dah masuk rumah dia, tapi rumah Abu Ayyub ni tetap Nabi pergi untuk apa? Makan. Kita kalau orang main nak makan, oh dia lemah perut tu, dia kata main pula dah. Pasal kita tak ada iman, kita tak rasa keberkatan kita raihkan tetamu. Keberkatan satu orang yang dia seronok jamu orang makan, dia seronok raihkan tetamu, itulah tanda bukti iman dia kepada Allah dan Rasul. Dan dia yakin setiap duit ringgit yang dia keluarkan itu Allah akan ganti. Dalam satu kisah, tuan-tuan, satu hari Abu Bakar As-Siddiq keluar. Dia banyak riwayat, tapi yang ni kait dengan Abu Ayyub. Umar pun keluar, jumpa Nabi. Nabi tanya, mai mana? Lapar. Nabi ni bila dia dengar lapar, dia pun kata aku lapar. Terus tuan-tuan pi rumah Abu Ayyub. Tu yang kata Abu Ayyub punya sifat tu, pi terus. Tak ada duk fikir rumah siapa kita nak pi ni, macam mana ni ya, siapa dia nak boleh jamu kita, tak. Terus Nabi teringat, terus Nabi faham, terus Nabi tahu, tuju rumah Abu Ayyub, jom. Kita tak lapar, kita mau sampai tara tu. Orang lapar cari kita. Dia telefon ya, dia tak ada kata apa. Di mana? Jom. Oh, dia tahu kata aku lapar, aku tahu. Hang telefonnya mesti hang lapar. Tuan-tuan jamu dia nasi RM5, ayak segelas RM2. Esok tuan-tuan mai jumpa masjid, ada borang asnah. Awak bengkrak dah saya belanja orang. Takut dengan RM3-4 tu boleh rugi, boleh bengkrak. Sayang, cinta. Pasal itu dalam Quran dia kata apa? Wa tuhibbunal mala. Dia pakai apa? Dia kata apa ayat tu? Dan manusia ini dia cinta kepada hartanya, dia sayang kepada hartanya. Tuan-tuan tengok dalam ayat tu dia guna perkataan apa? Bahasa Arab tu. Hubban. Sambung tuan-tuan. Hubban apa? Jamma. Sangat sayang. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dia sayang sungguh. Kadang-kadang dia nampak orang di kedai, dia buat-buat tak nampak. Oh, dia kata jangan pergi nampak. Selagi kita azan, saya kita sambung. Abu Ayyub dengan Nabi ada kisah di rumah dia. Kita sambung esok, kita cuti, kita nak pergi mana, terdengarlah lebih sikit kan. Azan lo Tok Bilal, sekali lagi saya sambung sikit cerita Abu Ayyub. Tuan-tuan, apabila Rasulullah jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, jumpa dengan Umar, Nabi kata, kenapa kamu ni? Dia kata, al-ju', kami lapar.
Nabi kata jom kita pergi rumah Abu Ayyub. Maksudnya Nabi memang kenal sifat Abu Ayyub ni suka bagi orang makan. Sebab itu dalam Al-Quran cukup banyak ayat-ayat yang kempen kita bagi makan. Itu dalam Islam salah satu daripada amalan yang sunnah bagi makan. Tapi orang kita ni dia nak bagi makan dia kena tunggu mati. Dalam kampung tu lama tak makan, tak ada orang mati. Awak lama tak ada kenduri. Kita kalau buat kenduri ni kalau tuan-tuan tengok banyak kali saya sebut, kenduri ni makan lah. Makan ni bila yang syok, bila kita buat kenduri. Pertama kahwin, aulim bisyah. Nabi kata ke Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman, ada apa di pipi hang tu? Bedak. Dia kata menikah. Buat kenduri tak? Tak. Nabi kata aulim, buat kenduri walau bisyah, walaupun dengan seekor kambing. Tapi sehari dua ni dia tak ada kenduri kahwin. Dia panggil kenduri kekoh terus. Dia punya peraturan tu cantik lah. Masa dia berkahwin tu PKP tak boleh buat kenduri. Lepas tu elok-elok setahun boleh anak kekoh terus. Yang ni dia panggil ekonomi. Pertama Nabi suruh kita buat kenduri bila kahwin. Nabi juga suruh kita buat kenduri, dan Nabi juga buat kenduri bila pulang daripada safar. Siapa-siapa yang balik daripada safar, balik daripada jauh, sunnah buat kenduri. Syukur dia dapat balik, dia selamat, dia buat kenduri. Lagi buat kenduri apa lagi? Kahwin, kenduri pulang daripada safar, boleh cucu anak. Seronok tak? Ustaz, saya dapat cucu. Happy. Saya nak buat kenduri, saya nak sembelih kambing. Dia seronok pasal dia dapat cucu. Maksudnya dalam Islam ni, kenduri ni dia berdasarkan apa? Seronok ah. Ni hang kenduri apa ni? Nikah. Boleh bini. Seronoklah ada bini. Ada orang panggil tuan-tuan kenduri bercerai. Dia tak hampir di rumah aku esok buat kenduri sikit. Kenduri apa? Cerai bini aku talak 3, buat syukuran sikit. Tak ada. Orang tak segila tu untuk buat kenduri bercerai. Buat kenduri menikah. Kenduri boleh baby, dapat cucu. Orang syok tu. Tok Wan yang nak buat sangat tu, pak dia tak buat pun. Syok kan? Sebab itu Islam tidak pernah ajar orang buat kenduri untuk perkara yang sedih. Ustaz jemput makan kenduri, pak saya balik umrah selamat, alhamdulillah. Pi hari tu balik mai sihat apa semua, mak dengan ayah saya sihat, buat kenduri sikit lah, jemputlah pi, alhamdulillah. Tapi kita tak boleh terima satu orang pergi gang kenduri. Dia tahu ustaz pergi gang kenduri di rumah awak mati dah orang tua tu. Kita dengar pun mati ya. Saya buat kenduri sikit awak boleh ya bagian saya. Tu dia. Tak mungkin akal bukan kata agama, akal saja tak boleh terima kenduri atas meraihkan orang mati.
Orang duk sedih kita pergi buat kenduri. Pasal itu saya kata kenduri arwah ni bukan kata agama yang tak suruh, akal pun tak suruh. Orang sedih takkan nak buat kenduri. Ada nak buat mesyuarat ni pak kita mati ni. Kita nak buat apa? Gula rebung. Tu dia boleh mesyuarat nak gula rebung. Gula rebung ni kalau daging tempatan syok juga ni. Ni pak baru mati hampa punya seronok. Itu tak ada. Sebab itu kita kata tuan-tuan sunnah. Sekarang tuan-tuan ada duit sikit, panggil orang masjid ke, panggil kawan-kawan ke, jamu makan. Kerana Nabi apabila dia sampai di Madinah, kita baca tadi kan, bila dia sampai di Madinah, kata Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam kata bila Nabi sampai di Madinah, aku pergi tengok Nabi. Abdullah bin Salam ni dia Yahudi. Dia kata bila Nabi sampai di Madinah, aku pergi tengok Nabi. Mari aku nak tengok muka orang yang mengaku jadi Nabi. Abdullah bin Salam akhirnya dia masuk Islam lah. Dia kata aku sampai-sampai aku tengok muka Nabi, ni bukan muka pembohong. Tu Abdullah bin Salam kata tu. Mulut dia kata. Dia masa tu belum Islam. Dia Yahudi, ahli kitab. Dia kata hari pertama aku pergi tengok muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku kata dia bukan muka orang yang cakap bohong. Kalau dia mengaku dia Nabi, memang dia Nabi. Pasal dia tahu dia ahli kitab. Apa dia dengar Nabi kata? Dia kata ucapan pertama yang aku dengar Nabi suarakan, Nabi sebut, Nabi cakap sebagai Rasulullah, sebagai wakil Tuhan ni. Nabi kata apa? Mesti tuan-tuan bila Nabi sampai, dia akan bagi ucapan sulung. Semua orang tenanti-nanti ucapan dia. Orang nak dengar apa mesej Nabi, kempen Nabi, apa yang Nabi bawa. Nabi kata apa? First speech, ayyuhan nas. Ini mesej Islam. Ini adalah ucapan sulung Nabi. Nabi kata ayyuhan nas, wahai manusia. Nabi tak kata ayyuhal muslimun. Nabi tak kata wahai orang Islam. Nabi kata ayyuhan nas, kerana dia adalah pemimpin kepada semua. Ayyuhan nas, at'imut ta'am. Nabi kata wahai manusia, berilah orang makan. Tuan-tuan, kalau orang tak kenal Nabi pun dia dengar, dia kata ini orang bagus. At'imut ta'am, bagi orang makan, jamu orang makan. Wa afshus salam, jumpa orang bagi salam. Ila man arafta wa man lam ta'rif, sama ada hang kenal tak kenal bagi salam. Jangan kira siapa, jumpa bagi salam. Akhlak. Nombor 3 Nabi kata apa? Wasilul arham, sambungkan silaturahim. Last kali baru Nabi kata wasallu bil lail wan nas bin niyam. Mangkit semayang tengah malam waktu orang tidur. Tadkhulul jannah bisalam, kamu akan masuk syurga dengan selamat. Abdullah bin Salam kata ucapan yang hebat. Dia dengar tu dia takjub. Bagi makan. Pasal itu orang Nabi, pasal itu dalam hadis lain bila orang mari tanya dekat Nabi, apa Islam yang baik? Nabi kita bagi orang makan. Itu kempen Nabi. Jadi bila mereka sampai rumah Abu Ayyub, kita sambung balik cerita sikit. Orang tanya Abu Ayyub, Nabi, dia tanya Nabi, dia kata Rasulullah, time ni Rasulullah tak pernah main ni. Dia tanya dekat Nabi, time ni Rasulullah tak pernah main. Nabi dia kata apa? Betul. Dia tak tanya apa pun. Dalam hadis tu kata bila dia tanya Rasulullah, Rasulullah kata betul. Dia pergi terus potong dahan apa ni? Ranting pokok tamar tu, dia cantah, dia ambil pokok. Dia tahu Rasulullah lapar. Terus dia jamu. Panggil bini dia, suruh pergi buat roti. Dia pergi sembelih kambing. Nabi kata jangan sembelih kambing yang ada susu. Sat lagi rugi. Sembelih kambing yang tak ada susu. Pendekkan cerita, dia masak. Rasulullah ni bila dia tengok makanan tu, dia ambil roti, dia ambil kambing.
Dia ambil roti, dia letak kambing. Dia kata kat Abu Ayyub, pi hantar dekat Fatimah. Lama dah dia tak makan kambing. Nabi teringat dekat anak dia, pi bagi kat Fatimah, dia tak makan lama dah. Kita teringat tak? Teringat tak kat anak bini kita kalau kita makan? Cerah balik dia buat balik dia buat bodoh. Akal dia tibai lah kan. Orang jamu apa di masjid? Tak jamu apa, tak ada apa. Bini kau lapar nak apa? Ini tak bagus ha? Ini tak beriman. Nabi dia, orang jamu dia teringat, dia ambil ni pergi bagi balik, pergi bagi kat Fatimah. Pendekkan cerita tuan-tuan, Nabi duduk 7 bulan rumah Abu Ayyub. 7 bulan, dalam riwayat kita 7 bulan dia duduk. Rumah dia ada 2 tingkat. Dia suruh Nabi naik duduk atas. Nabi tak mau. Nabi kata orang nak mai jumpa aku susah, tak apalah aku duduk bawah. Abu Ayyub kata bila dia tidur dengan bini dia Ummu Ayyub, tak boleh lena. 3 sebab. Pertama, bolehkah kita duduk pijak Nabi duduk bawah? Kita nak pijak lantai ni, Nabi duduk bawah ni, kita pijak Nabi ni. So mereka buat apa? Hang duduk ujung tu, aku duduk ujung ni. Jangan duduk tengah. Pasal tengah ni betul-betul dengan Nabi. Tu dia. Yang kata sahabat. Nombor 1. Nombor 2, dia kata apa? Ni, hang jangan duduk jalan kasak sangat. Sekali kalau jalan kasak sangat, kok debu ke sampah apa kena muka Nabi, cermat sikit. Tu sahabat. Last sekali tuan-tuan, depa tak lena malam tu. Pasal apa? Depa kata sat lagi wahyu turun, dia macam kita duduk tengah, wahyu turun kita halang, Nabi duduk bawah, tak boleh. Depa paksa Nabi tak mau. Satu malam tuan-tuan, tumpah ayak. Depa ada satu kain dia buat selimut. Ayak tumpah, takut menitik, depa tarik kain selimut depa, duk lap sepanjang malam, tak bagi ayak kena dekat Nabi. Nabi tengok gamak kesian, tak apalah aku naik atas. Tu yang kata Abu Ayyub. Ish tuan-tuan, saya nak ringkaskan cerita, kalaulah berdasarkan amalan tu, sebelah kaki pasal dalam syurga lah. Dia tanggung, dia bela, dia biaya, dia jaga, dia tuan rumah yang nak jaga Nabi. Nabi tetamu dia. Tuan-tuan, dia mati umur 80. Dia mati di mana? Dia orang Madinah. Kubur dia ada di Turki. Siapa pergi Turki akan pergi melawat kubur Abu Ayyub. Dia orang Madinah, meninggal di Turki. Dia tak pernah miss satu perang pun. Abu Ayyub tak pernah skip. Walam yatakhallaf. Dia tidak pernah gagal walaupun satu perang untuk join. Tu Abu Ayyub. Menariknya, masa zaman Muawiyah nak takluk kota Konstantinopel di Turki, Istanbul, umur dia 80. Dia pergi offer, dia kata dia nak join. Masa tu tentera di bawah pimpinan Yazid. Dia umur 80, dia sahabat besar Nabi. Saya ingat kalau dia duduk main dengan cucu pun, duduk di Madinah relax, minum teh, minum kopi pun, ingat masuk syurga mudah. Dia jaga Nabi. Tapi bila dia pergi offer, orang lain kata hang dah tua, duduk rumah lah, tak payahlah, hang dah banyak jasa. Dia kata Al-Quran sebut infiru khifafan wa thiqalan, bangkit dan bergeraklah sama ada dalam keadaan senang dan susah. Allah maksudkan susah tu akulah, walaupun aku tua, aku tak larat, aku kena pi juga. Dia pi tak dan perang, dia mati di sana. Kubur dia ada di sana. Daripada Madinah ada di kota Konstantinopel. Siapa dia? Abu Ayyub. Saya nak suruh tuan-tuan balik, tuan-tuan cari satu cerita. Ni semua duk ada ni, pencin-pencin ni semua duk ada. Tuan-tuan balik, search Google satu cerita tokoh manusia yang sampai ke akhir hayat dia buat baik. Nama dia tuan-tuan boleh Google dalam internet, Cikgu Abdul Ghani. Seingat saya dia di Kedah.
Cikgu Abdul Ghani ni satu manusia yang memberi inspirasi sehingga akhir hayat dia. Tuan-tuan dengar tak dulu orang yang buat sedekah beratus kampik beras tu, yang buat, dia bukan orang politik, dia bukan politician, dia tak bertanding pilihan raya, dia tak ada kepentingan, dia infak. Dia sebut dalam temu ramah dia nak manfaatkan hidup dia melakukan sesuatu. Tuan-tuan, saya minta tuan-tuan, Abu Ayyub 80, saya ingat tuan-tuan tak sampai 80. Abu Ayyub sampai usia 80 masih ada semangat nak sumbang, nak melakukan sesuatu untuk agama. Saya dengan rendah diri bertanya kepada diri saya dan tuan-tuan yang dah sampai 60, 70, apa yang tuan-tuan telah bagi pada agama ni? Apa sumbangan tuan-tuan pada agama Allah ni? Apa yang tuan-tuan telah buat untuk umat ini? Kena tanya tuan-tuan. Orang 80, sahabat besar Nabi, bela Nabi, tuan rumah Nabi, sampai hujung usia dia berhasrat nak bagi sesuatu pada agama. Apa kita dah buat? Kita dah buat apa untuk agama ni? Itu pengajaran besar dari cerita Abu Ayyub. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.